Kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bersiaran hari ini seperti biasa setiap Selasa 9 malam untuk kita bawakan bicaranya bersama dalam Bicara Adab rancangan kita. Boleh menonton dekat Facebook, YouTube dan juga dengarkan di Radio IKIM seperti biasa. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada dalam talian untuk kita ikuti perbincangan kita bersama pada waktu ini dalam Bicara Adab. Masih lagi kita bawakan dalam topik adab kita berkaitan dengan adab kedua orang tua, adab seorang anak terhadap kedua orang tua dan sebaliknya. InsyaAllah kita nak bersama-sama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Faiz, apa khabar, sihat? Sihat Alhamdulillah. InsyaAllah kali ini kita nak sambung lagi Ustaz. Banyak perbincangan kita. 2 minggu kita dah bawakan dengan tajuk adab anak terhadap kedua orang tua. Kita doa sama-sama semoga dapat kita beramal sebanyaknya dengan apa pun yang dah pun kita pelajari insyaAllah. Malam kita nak sambung lagi untuk bahagian yang selanjutnya Ustaz. Pengajian ilmu kita malam ni. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah kurniakan kepada kita kefahaman dengan kefahaman yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufiknya untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-'aziz وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده
وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والأما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman, Allah Ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Semoga sentiasa dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menjaga dan memelihara kita semua dan sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian mingguan kita memperbahaskan berkaitan dengan adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam menerusi sebuah kitab yang dinamakan sebagai Kitab Adab karangan Sayyid Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita dah bahas sebelum ini selama 2 minggu berkaitan dengan adab-adab yang perlu dipunyai oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika kita mengetahui ini perlu anak-anak kita lakukan kepada diri kita kerana kita seorang ibu dan ayah, kita perlu ingat kita juga adalah anak-anak pada ibu dan ayah kita. Jadi jangan ingat, ni anak-anak aku kena buat pada aku semata-mata. Tapi kita kena ingat itu juga yang perlu kita lakukan pada ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita husnul adab, adab yang baik dan adab yang sempurna, supaya dengan adab tersebut kita dapat menuju kepada Allah dan mendapat keredaan Allah. Kita dah panjang bicara je pada minggu yang lalu di Faiz. Nak cerita pada kita besarnya orang-orang yang punya adab pada ibu ayah, kedudukannya di sisi Allah. Dia akan dapat bukan sahaja kebaikan di dunia, bahkan kebaikan di akhirat yang sangat besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika mana kita nak dapat semua perkara-perkara yang baik tersebut daripada anak-anak, maka kita perlu tahu yang cara untuk mendapatkannya adalah dengan mendidik anak-anak dengan cara yang benar. Ni kita tak buat apa-apa pun, tiba-tiba harapkan anak-anak kita untuk menjadi taat pada kita. Maka itu satu perkara yang agak sukar untuk terjadi. Jadi macam mana supaya kita dapat mendidik anak-anak dengan cara yang benar, supaya mereka itu benar-benar jadi bekalan kita untuk bertemu dengan Allah. Itu antara perkara yang akan kita bahaskan pula pada malam ini. Jadi adab terhadap ibu dan ayah dan adab ibu dan ayah terhadap anak-anak bukanlah perkara yang terpisah, tetapi ia perlu dilengkapi antara satu sama lain. Jangan kita nak anak aja beradab dengan kita, kita pula tak pernah memberikan haknya sebagai seorang anak, maka itu satu perkara yang tidak sepatutnya terjadi. Baik, kita terus ke perbahasan kita pada malam ini.
Boleh buka halaman 435. Halaman 435 di bahagian bawah tersebut. Disebutkan oleh musannif hafizahullah ta'ala, di antara hak-hak kedua orang tua terhadap anaknya, apa hak anak terhadap orang tua, ataupun apa yang orang tua perlu lakukan terhadap anaknya. Anak-anaknya pun perlu mendapat perkara-perkara yang baik daripada ibu dan ayahnya tersebut. Baik, kita tengok. Yang pertama, memberi nama yang baik. Hak seorang anak yang mula-mula perlu didapatkan ketika mana dia dilahirkan oleh ibunya adalah mendapat nama yang baik. Jadi ketika kita nak bagi nama, jangan kira sedap je, jangan kira trending je, tetapi membawa makna yang baik. Kerana apa? Kerana nama tersebut bila mana selalu diucapkan, kita kan selalu panggil anak kita, maka dengan panggilan yang baik akan membawa kepada makna yang baik, dan itu adalah doa kita kepada anak. Yang kita dah tahu dah, kita sebut pada pertemuan yang lalu, doa mak ayah ni Masya Allah mustajabnya, memang mustajab. Jadi ketika ibu dan ayah memanggil anak-anaknya dengan panggilan yang baik, kerana namanya baik, itu adalah doa kepada anak-anak. Itu hak yang perlu didapatkan oleh anak daripada ibu dan ayah. Apa contoh nama-nama yang baik? Disebutkan di sini seperti nama Nabi. Jadi orang bila dia nak bagi nama pada anak, dia kena niat dulu. Tu maksudnya. Kita jangan kira nak cari yang sedap, tapi kita niat kalau kita namakan anak kita dengan nama ini supaya dia menjadi sedemikian. Contoh letak nama Nabi, maka dengan niat supaya anak ini mewarisi akhlak Nabi, mewarisi keilmuannya Nabi dan sebagainya, menyambung perjuangan Nabi. Jadi ketika nak letak nama, niat. Jangan sebab nak letak je, letak sampai 10 perkataan, tak muat isi buat. Itu semua nanti akan susahkan diri kita. Bahkan akhirnya nama dipanggil hanya 2 perkataan. Nama punya panjang, panggilnya pendek aja. Maka itu satu perkara yang merugikan. Sedangkan percakapan kita, panggilan kita pada anak-anak kita, itu merupakan satu doa kepada mereka. Nama para nabi atau orang-orang saleh. Dan jika telah terlanjur memberi nama dengan nama yang kurang baik, maka dianjurkan untuk merubahnya. Sampai macam tu sekali. Kalau kita dah salah bagi nama, namanya tak elok, namanya maknanya kurang baik, susah untuk disebutkan contohnya, maka dianjurkan untuk kita tukar nama tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi menyebut nama-nama yang tak baik kepada anak kita. Jadi ni ramai orang kena ambil perhatian. Kerana hari ini kita lihat ramai orang mencari nama-nama yang trending. Sedangkan kita tidak perlu dan tidak berhajat pada trending tersebut. Yang kita perlukan adalah nama tersebut memberi kesan kepada perilaku, akhlak dan juga keadaan anak-anak kita. Contoh kita kata, kita letak nama anak-anak kita dengan nama sahabat, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi kita boleh cerita pada anak kita nanti bila dia besar sikit, tahu tak nama Abu Bakar ni Abah ambil daripada mana? Abah ambil dari seorang sahabat. Kita tak payah mereka lah sejarah nama Abu Bakar. Namanya dan kehebatannya itu telah disebut di dalam hadis. Bahkan di dalam Al-Quran dah disebut beliau adalah sebagai orang yang bersama Nabi di dalam gua, yakni Gua Thur. Jadi terkagum-kagumlah anak-anak kita dengan nama Abu Bakar tersebut. Sampai dia pun cakap dia nak jadi macam Abu Bakar. Barulah kena nama yang baik menjadi inspirasi juga kepada
anak-anak yang namanya diberikan sesuai dengan watak yang diceritakan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi ala walidihi an yuhassina ismahu wa yuhassina murdi'ahu wa yuhassina adabahu. Nabi pesan kepada kita bahawasanya hak anak ke atas ayahnya. Anak-anak ada hak atas perkara ini. Apa antaranya? Yang pertama, hendaklah sang ayah memberi nama yang baik kepadanya. Tak perlulah kalau kadang-kadang mungkinlah kita nak nampak macam ni sweet memory dan sebagainya. Gabung nama ayah dengan nama mak. Jadi nama ayahnya Ko contohnya depan, ataupun Ko. Nama mak dia Ci, jadi Ko Ci nama anak. Janganlah macam tu kan. Nama kita pun mak ayah kita tak buat macam tu. Tiba-tiba nama anak kita nak abadikan nama kita di dalam nama anak. Tak semestinya macam tu, untuk lambang cinta dan sebagainya. Tapi memberi nama dengan nama yang baik, terutamanya orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu perkara yang perlu kita ingatkan ketika mana nak bagi nama kepada anak-anak. Dan memilihkan ibu susuan yang baik. Memilihkan ibu susuan yang baik. Sebab apa? Sebab apa yang diminum oleh nanti anak-anak kita itu akan menjadi darah daging. Menjadi darah daging. Dan memberikan pendidikan moral yang baik. Yang ini mengajarkan adab. Ni antara hak anak-anak yang perlu kita ajarkan adalah mengajarkan kepada mereka adab-adab dan doa-doa, etika-etika dalam kehidupan. Sebelum kita belajar sains, sebelum kita belajar apa-apa, ajar dulu hormat kepada orang tua. Ajar dahulu masuk ke dalam rumah memberi salam. Ajar dulu cara tidur yang sunnah. Ajar dahulu bacaan-bacaan doa dalam setiap keadaan. Ni diajarkan. Walaupun doanya pendek. Mungkin contoh kita belajar dalam kitab adab sebelum ni, doa bangun tidur, doa tidur tu panjang. Maka anak-anak kita janganlah kita suruh hafal yang panjang tu lagi. Tapi ajarkan dulu sekurang-kurangnya jangan tidur selagi belum membaca doa. Jangan tidur selagi belum berwuduk. Tidur dalam keadaan menutup aurat yang pada diri sendiri. Tidur di atas lambung yang kanan. Memaafkan semua orang. Dengan cara dia contohnya macam mana? Dengan contohnya sebelum tidur, setiap hari ayah kita ataupun kita sebagai ayah, kita cakap ayah minta maaf kalau ada sakit ke hati. Anak kita contoh, nama anak kita Khadijah contohnya. Jadi anak kita pun kata dia pun nak minta maaf. Sebab apa? Sebab dia melihat ayahnya punya sifat kerendahan hati memohon maaf pada dirinya. Maka taklah anaknya menjadi orang yang tidak pandai mengucapkan permohonan maaf. Sebab apa? Kalau macam mana dia nak dapat sifat pemaaf? Kalaulah tak pernah tengok pun ayah dia memohon kemaafan kepada sesiapa. Ini perkara-perkara yang perlu diajarkan. Ini hak yang perlu didapatkan oleh seorang anak daripada ibu dan ayah. Tak apalah kita nak ajar sains, matematik, semua tu pada guru-guru tuition bagi pada mereka, tak apa. Tapi biar akhlak mereka itu kita corakkan. Yang kedua, mendidik sang anak untuk mengamalkan adab dan mengajarkan ilmu syariah. Ni, ajar kehidupan Islam dalam diri anak-anak kita. Penjagaan auratnya, batas pergaulan lelaki dan perempuannya, akhlak dan adab sebagaimana baginda Nabi. Kena ajar, maksudnya apa? Kena ajar anak-anak kita kenal Nabi. Kena ajar anak-anak kita kenal Nabi. Kerana sampai kan
bila mana anak-anak kita cinta pada Nabi, dia nak buat apa-apa dia tanya pada kita. Mak, abah, macam mana Nabi ketika makan? Nak makan macam Nabi makan. Sebab apa? Sebab kita selalu cerita kehebatan Rasulullah. Ustaz, boleh ke cerita macam tu? Boleh ke kita dapat macam tu? Kita tengok anak-anak kita pakai baju pun macam Ultraman. Kat Ultraman lah. Ultraman tu zaman saya kecil. Sekarang saya rasa bukan Ultraman. Tak ada dah. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu dah. Superhero zaman sekarang kan. Macam-macam lah. Mungkin Avengers ke. Beria dia bertahan. Macam lah dia tu Avengers sangat. Kan. Sebab apa? Sebab dia terkagum-kagum melihat kehebatan Avengers tu bila dia tengok TV. Jadi nak pakai pun macam tu, nak jalan pun macam tu, nak muka pun macam tu. Maka orang yang selalu cerita tentang Nabi, orang yang selalu jadikan Nabi sebagai idola dalam rumahnya, sudah tentu anak-anaknya akan tanya apa yang Nabi suka. Cukuplah kalau nanti dia buat salah, dia buat perkara yang tidak kita sukai, maka kita cuma cakap Nabi tak suka orang yang perangainya macam ni. Dah, cukup dah. Itu ketinggian adab yang telah lahir dari rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang ketiga, selalu mengajak sang anak untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim. Ini perkara yang perlu kita lakukan. Mungkin sekarang agak sukar, maka kita buat majlis ta'lim di rumah kita. Cukuplah sehari mendengar satu hadis, juga sehari membaca Al-Quran bersama-sama, ataupun dilakukan apa-apa aktiviti yang, sebab kita tak boleh lagi nak ramai-ramai budak-budak sekarang kan. Tapi kita boleh hidupkan suasana tersebut. Kalau kita boleh bawa, kalau atas alasan tak boleh ramai-ramai, kita bawa anak-anak kita ke mall, kita bawa anak-anak kita ke taman tema, kita bawa anak-anak kita ke semua. Maka tak akan sekurang-kurangnya biasakan mereka dengan majlis-majlis agama, supaya mereka tak rasa kekok dengan majlis-majlis yang baik. Bahkan bukan sahaja kita nak dia tak rasa kekok, tapi kita nak dia mendapat rahmat yang Allah turunkan. Inilah cara nak dapat anak-anak yang soleh. Tapi semua ni kalau kita tak buat, tiba-tiba bila dia besar, hang ni dia marah pula pada anak dia, tak cakap elok-elok dengan dia. Kita pun tak pernah ajar cara cakap yang elok. Nama pun kita panggil dengan nama yang tak baik. Maka bagaimana kita nak dapat kebaikan daripada anak-anak kita? Ingat, anak-anak ni bekalan yang paling bernilai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini, berkaitan dengan adab-adab ataupun hak-hak anak yang perlu disempurnakan oleh ibu dan ayah. Saya insyaAllah kembali seketika nanti untuk bicara adab kita. Jadi anda boleh terus dengarkan siaran kami pastinya IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang di www.mtsfaz.com sekarang. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media
Rupiah. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan bicara bersama kami IKIM Inspirasi Info dan Islami untuk bicara adab kita. Menerusi kita adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Kita masuk untuk bab bahagian selanjutnya dalam adab anak kepada kedua orang tua, dan ini apa yang perlu ditunaikan oleh orang tua hak terhadap anaknya. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Masih lagi perbahasan kita pada malam ini memperbahaskan dan juga untuk kita buat checklist ataupun muhasabah. Adakah perkara-perkara ini kita lakukan pada anak-anak kita? Kalau kita tak lakukan, maka kita kena cuba juga sekurang-kurangnya sedikit membawa mereka dan menyempurnakan hak mereka sebagai seorang anak. Tujuannya tidak lain supaya anak ini nanti menjadi bekal pada kita ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat yang keempat, melarang sang anak untuk keluar rumah pada malam hari kecuali jika terdapat kepentingan. Ni paling baiknya anak-anak itu tidak kita biarkan keluar pada lewat-lewat malam. Kalau tak ada apa-apa keperluan, apalagi dalam suasana sekarang. Dalam suasana sekarang tak perlu mereka keluar pada malam hari bertemu dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi kalau ke majlis ilmu, maka silakan, tak ada masalah. Yang kelima, mencukupkan keperluan sang anak seukuran kemampuannya. Apa yang anak kita perlukan, kita berikan, tetapi kadar kemampuan kita. Kalau kita dah bahas dah sebelum ni, adab seorang anak, dia jangan minta sesuatu yang berlebihan daripada kemampuan mak ayah. Kenapa? Sebab mak ayah sifat kasih sayangnya tinggi. Jadi ditakuti ibu dan ayah melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya hanya kerana ingin memenuhi keperluan sang anak, keinginan sang anak. Maka di sini disebutkan kita memberi kecukupan pada keperluan anak-anak kita, kadar kemampuan kita. Kalau tak mampu, kena cakap terus terang. Jadi selalu para guru kita pesan kepada kita dalam mendidik anak-anak, jangan kita didik atas dasar penipuan. Contoh kan, kita selalu tak nak bagi anak kita buat satu benda. Jadi kita cakap, jangan buat macam ni, nanti jadi hantu, ataupun nanti tangan hilang, contohnya. Nanti diri dia pun hilang, contohnya. Jadi pendidikan atas dasar kepalsuan ataupun penipuan, guru kita sebut tak pernah menatijahkan yang positif. Takkan menatijahkan positif sebab dia perkara yang negatif. Contoh, dulu saya ingat masa kecil-kecil, guru tadika tak bagi cakap, bahasakan diri dengan aku. Sebenarnya ia perkara yang baik, sebab tak nak kita cakap bahasa kasar. Jadi dia kata, kalau cakap aku nanti jadi hantu paku. Itu saya masa saya tadika tu kan. Jadi perkara tu sebenarnya tak perlu sampai macam tu. Kerana penipuan tu perkara yang negatif, maka dia akan memberi kesan pada pendidikan kita terhadap anak-anak. Kalau tak boleh, maka bagi tahu. Kalau sebab apa tak boleh? Tak boleh macam tu sebab nanti orang begini.
nyatakan kenapa tak boleh dan sebabnya. Selesailah. Selesai. Jadi kejujuran kita kepada anak-anak dalam mendidik menatijahkan nanti juga kejujuran yang akan lahir pada anak-anak kita. Kalau kita bahas dulu dalam bab adab bicara, kalau kita ingat bagaimana kita sebutkan apa yang telah Nabi sebutkan, orang yang mimpinya baik adalah orang-orang yang cakapnya benar. Jadi kalau kita nak dapat mimpi-mimpi yang baik, maka kita kena cakap benar dulu. Kalau kita nak cakap anak-anak kita cakap benar, bagaimana kita didik mereka dengan kita yang berbohong? Jadi disebutkan mencukupi keperluan sang anak kadar kemampuan kita. Seterusnya, menjaga sang anak agar tidak berteman dengan orang yang tidak berakhlak mulia. Kena jaga anak-anak kita dalam persahabatannya. Guru-guru kita kata apa? Pendidikan anak ini pecahannya kepada 3. 7 tahun pertama main dengan dia. Main. Kejar-kejar beli mainan. Dia main. 7 tahun kedua, fasa 7 tahun kedua, ini fasa mendidik. Ajar adab. Dan bila 7 tahun dia dah puas main dah, tak adalah dia kalau nak main bila 7 tahun fasa kedua ni. Ini sebab kita telah melatih dia ketika dia baru dalam fasa pertama, seolah-olah dia orang besar. Berbezalah, naam, kita sebutkan betul. Kalau kita cerita tentang orang-orang soleh, mereka daripada kecil dah memang soleh dah. Memang tak buang masa daripada kecil, rajin baca dari kecil. Itu anugerah. Tapi kalaulah orang yang dia biasa, maka kaedahnya sedemikian. 7 tahun kedua, maka didik mereka dengan ilmu, akhlak, tarbiyah dan sebagainya. 7 tahun ketiga ataupun 14, 15 sampai 21, maka apa yang dilakukan adalah dengan bersahabat dengannya. Tengok siapa dia kawan, apa masalah dia. Sebab apa? Sebab waktu tu waktu remaja, jiwa sedang bergejolak. Macam-macam, rasa nak buat tu, rasa nak buat ni, nak memberontak, umur tu lah. Jadi masa tu kita kena bersahabat. Kita kena tahu dengan siapa dia keluar, kita kena tahu kawan-kawan dia jenis macam mana, sebab ini memberi kesan kepada dirinya. Baik. Kemudian melarang sang anak menonton perkara-perkara yang tidak senonoh lah istilahnya, ataupun kat sini disebut yang terlaknat. Ini merosakkan zahir dan batin seorang anak, merosakkan akhlaknya, kerohaniannya, merosakkan segalanya, luar dan dalam pada anak tersebut. Kemudian disebutkan melarang sang anak untuk masuk ke rumah orang lain tanpa terdapatnya kepentingan. Jangan ajar anak kita masuk rumah orang macam rumah dia. Tak main kecil-kecil lah selalu ni. Sebab apa? Sebab nanti boleh terlihat aurat rumah orang lain. Kita tidak mengajarkan kepadanya rasa malu dan sebagainya. Jadi kena ajar. Walaupun rumah tu rumah pak lang kita, walaupun rumah tu rumah mak kita, ajar ketuk pintu dulu, bagi salam dulu, cium tangan. Jangan dia rasa semua rumah dia. Semua yang ada dalam rumah tu dia punya juga. Kadang-kadang ada anak-anak kecil yang dia ni, sebab anak dah dibiasakan, dia pergi rumah orang lain, jumpa mainan, dia nak bawa balik. Dia rasa mainan tu dia punya. Memanglah tuan rumah tengok budak-budak kata, alah ambil lah, tak apa, ambil je, banyak lagi mainan. Tak boleh macam tu. Tu tak kena tu macam tu. Jadinya kena diajarkan. Bukan hak kita, jangan ambil. Kalau nak main, bagi tahu nak pinjam. Ni daripada kecil lah, perlu dididik dan diajarkan.
Baik. Seterusnya, melarang anak perempuan bermusafir sendirian tanpa ada mahram yang menemaninya. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan kerana apa? Nak menjaga diri anak perempuan daripada perkara-perkara yang tidak baik ataupun tidak sepatutnya berlaku pada dirinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah perkara seterusnya kita akan sambung lagi setelah ini, insyaAllah. Saya buat anda, sahabat saya, terus menonton di Facebook dan juga YouTube kami untuk pengajian bicara adab kita kembali seketika nanti. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Omar, cuba baca ayat kelima surah Al-Waqi'ah. Wabussatil jibalu bassa. Okey, baca ayat ke-8 surah Al-Alaq. Inna ila rabbika ruj'a. Wah, hebatnya Abang Omar. Abang Omar belajar dengan kawan-kawan di Al-Baghdadi. Seronok. Jom daftar anak anda ke program kolaborasi APC dan Oh Didik sekarang. Layari www.jomapc.com. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Alhamdulillah, terima kasih anda yang terus setia bersama kami. Pengajian ilmu bicara adab kita masih lagi kita bawakan pada malam ini. Terima kasih menonton di Facebook dan YouTube, yang mendengarkan di Radio IKIM untuk sambungan bicara adab kita dalam pengajian tentang hak yang perlu ditunaikan oleh ibu ayah terhadap anaknya. InsyaAllah Ustaz, kita nak sambung lagi untuk bahagian selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan pada DJ Faiz Haji Osman. Perkara seterusnya di dalam kitab adab yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala di perkara yang ke-10 adalah perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagai seorang ibu dan ayah, ini perkara yang penting untuk kita laksanakan. Apa dia? Membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Kita janganlah minta anak-anak kita buat baik pada kita, taat pada kita, dalam keadaan kita tak ada jalan untuk memudahkan diri mereka berbakti. Mak ayah kena cari jalan bagaimana anaknya mudah untuk berbakti padanya, supaya dia menjadi sebab anak-anaknya masuk syurga. Ni kadang-kadang kita takuti, kitalah yang selalu menjadi sebab anak-anak kita masuk neraka. Kita selalu terasa dengan dia. Kita minta dia buat benda-benda yang kadang-kadang susah untuk disempurnakan. Akhirnya penyebab anak-anak kita jauh daripada rahmat Allah kerana diri-diri kita yang punya keinginan yang cukup banyak. Maka disebutkan apa? Iaitu dengan cara menerima amal kebaikannya. Walaupun dia buat benda kecil, kita rasa seronok sangat. Inilah menjadi sebab Allah terima anak kita dan memaafkan seluruh kesalahannya. Janganlah kita ambil pot sangat kalau anak-anak kita melakukan perkara-perkara yang mungkin itu boleh mengguris hati kita. Kita ingatlah, alah, aku dulu muda pun macam tu juga. Contohnya. Ataupun kita fikirlah benda-benda yang supaya diri mereka tidak berdosa. Contohnya anak kita dah lama sangat tak balik. Oh, dia sibuk kerja kot, tu yang dia dapat hantar duit banyak. Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala kata, itu cara kita menata hati. Kita menata hati, jaga hati kita supaya hati kita tak sangka buruk, hati kita tak macam ni, macam-macam. Kalaulah kita bersangka-sangka buruk pada anak-anak kita, apa lagi kebaikan yang kita dapat dari mereka? Bahkan kita menjadi penyebab mereka tidak mendapat rahmat Allah.
Kita tengok apa disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala yaqbalu ihsanahu wa yatajawazu an isaatihi. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Allah membantu orang tua yang Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Macam mana kata Allah akan merahmati ni? Beliau menjawab, iaitu dengan menerima, menghargai kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin anak tu bagi sesuatu yang tak sama dengan anak-anak yang lain. Tengok abang kamu tu dulu belajar macam ni. Bagi dekat mak, besar mana? Kamu ni sebab tak dengar cakap mak lah. Jangan kita jadi mak ayah yang macam tu. Kita tak tahu siapa yang jaga kita nanti masa kita dah tua. Kita tak tahu siapa yang doa untuk kita nanti masa kita dah meninggal. Kita tak tahu siapa yang nanti akan sibuk tentang keperluan-keperluan kita bila kita dah tak ada. Buat tahlil untuk kita, zikir untuk kita, semua untuk kita. Kita tak tahu siapa yang akan buat macam tu. Jadi jangan kita merendahkan anak yang lain, memuji anak-anak yang lain. Baik. Jadi beliau menjawab dengan menerima, yakni menghargai kebaikan-kebaikan anak tersebut dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Maafkan kesalahan-kesalahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau kita lihat nombor 11 tu, itu mungkin panjang perbahasan kalau kita nak bahaskan di sini. Tapi kalau di situ disebut menikahkan sang anak tak kala berumur 17 tahun jika memungkinkan. Mungkinlah kalau kita nak bicarakan di tanah air kita, perkara ini agak jarang berlaku. Sebab apa? Sebab di tanah air kita orang perempuan pun mereka tu ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka ingin lakukan, pembelajaran ilmu dan sebagainya. Tetapi sememangnya paling baik bagi perempuan itu dikahwinkan awal. Dikahwinkan awal. Itu paling baik. Dan ia juga dapat mengelakkan anak-anak kita daripada terjerumus ke lembah kemaksiatan. Baik, kita tengok terus di halaman 438. Pemberian orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Macam mana tentang kalau anak-anak nak memberi sesuatu ataupun ayah mak bagi sesuatu kepada anak-anak. Tengok, ialah hukum mengenai pemberian dari seorang orang tua kepada anak-anak. Nah, begitu juga sebaliknya. Maksudnya anaknya kepada orang tua. Yang pertama apa dia? Bagi orang tua yang akan memberikan hadiah atau hibah atau sedekah atau wakaf kepada anak-anaknya, maka disunnahkannya untuk memberikannya dengan ukuran yang sama, baik anak-anak lelaki atau perempuan. Ini maksudnya hadiah masa kita hidup. Anak-anak kita pun punya perasaan. Kita kena ingat anak-anak kita punya perasaan. Walaupun perkara itu ya hak ibu dan ayah, tapi kalau kita nak bagi, sebaiknya bagi sama banyak. Bagi sama banyak. Kenapa Nabi sebut samakanlah di antara anak-anak kalian? Sawu baina auladikum. Samakanlah di antara anak-anak kalian dalam masalah pemberian. Ni bagi masa hidup ni, bukan cerita faraid. Ni cerita bagi masa hidup. Dan jika seandainya aku akan mengutamakan salah satu dari mereka, maka aku akan lebih mengutamakan anak perempuan. Itu kata baginda Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, bertakwalah kalian semua kepada Allah
dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Jadi dianjurkan kalau kita nak memberi sesuatu kepada anak-anak, diberikan sama banyak kepada mereka. Dalam kitab Mughnil Muhtaj disebutkan wa yusannu lil walidi wa in ala al adlu fil atiyati auladihi. Disunatkan bagi seorang ibu dan ayah, kalau kita mana nak memberikan hadiah kepada anak-anak, berikan dengan sama banyak. Bi ayyu sawiya baina dzakari wal unsa. Tak kira lah lelaki ke perempuan, diberikan sama banyak. Sebab apa? Sebab anak-anak ini juga punya perasaan. Bila kita meninggal, faraid itu hukum syariat, itu lain. Tapi sekarang ni pemberian masa hidup itu biarlah diberikan sama, kecuali pada dua masalah. Tapi ada dua masalah yang ketika ini boleh dilebihkan antara satu dengan yang lain. Maka boleh bagi orang tua memberikan suatu pemberian terhadap anaknya dengan kadar yang berbeza. Apa dia? Yang pertama, jika keperluan mereka berbeza-beza, maka disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Mungkin ada yang anak ramai, anak kita dia ada anak ramai, maka mungkin keperluannya lebih lagi. Jika terdapat uzur, contohnya untuk kepentingan dakwah sang anak atau sebahagian anaknya tidak taat kepada orang tuanya atau tidak peduli terhadap orang tuanya. Kalaulah ada di kalangan anak-anak kita yang berbeza-beza keadaannya, maksudnya yang dia ni lah yang jaga saya, yang khidmat pada saya, maka bolehlah dia dapat lebih. Tapi kalau tak ada apa-apa beza, cuma suka sebab dia ni pandai ambil hati dan sebagainya, yang itu nanti boleh menyebabkan permusuhan antara adik-beradik pula. Ni kita kena jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita tengok di halaman 440. Kata musannif hafizahullahu ta'ala, disunnahkan juga bagi orang tua untuk memberikan penghormatan dan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan ukuran yang sama. Bagi kasih sayang yang sama, kecuali terutamalah kita sebut, terutama bila semua ada bersama-sama. Tapi kalaulah dekat rumah ada anak pertama, anak kedua tak ada, ketiga tak ada, kalau dia nak sayang lebih dan sebagainya, tak apalah. Tapi kalau semua ada di majlis yang sama, kita lebihkan yang lain daripada yang lain, melebihkan seseorang daripada yang lain, maka perkara ini nanti akan menjadikan anak-anak tu antara hubungan mereka ada iri dan sebagainya. Seperti mencium mereka semuanya atau tersenyum kepada mereka semua. Jangan cium anak kita yang nombor 2, 3 je, tertinggal nombor 1, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Cium semua. Kalau senyum pada semua. Ini akhlak yang telah diajarkan oleh salafun as-salih. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faedah yang terakhir, kalau kita boleh lihat di halaman 40 tu, berkaitan dengan perbezaan hukum di antara para ulama mengenai pemberian orang tua terhadap anaknya. Kalaulah orang tua bagi sesuatu pada anak, macam mana? Bolehkah ambil balik ataupun tak boleh? Maka disebutkan di sini, menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, sunnah bagi orang tua untuk memberikan sesuatu pemberian dengan ukuran yang sama di antara anak-anaknya, baik lelaki atau perempuan. Sedangkan menurut al-Imam Ahmad ibn Hanbal, cara memberi pemberian disesuaikan dengan ilmu faraid. Itu pandangan al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau nak bagi hadiah, bagi sama banyak. Itu yang pertama.
Yang kedua disebutkan, jika seorang anak akan memberikan suatu pemberian atau hibah kepada orang tua, ni anak pula nak bagi hadiah pada mak ayah, maka disunahkan baginya untuk memberinya dengan ukuran yang sama. Dan jika terdapat perbezaan, maka hukumnya makruh. Dan jika tetap ingin memberinya dengan ukuran berbeza, maka sang ibu yang lebih berhak untuk diberi dengan ukuran yang lebih banyak. Mak ayah pun macam tu juga. Wah, ayah garang masa kecil, tak nak bagi ayah. Nak merajuk dengan ayah. Taklah. Jadi diberikan sama. Tapi betul, kalaulah kita kata, saya nak bagi lebih sikit, ataupun tak boleh nak bagi sama banyak ni, mesti ada terlebih sikit dekat seorang, maka ibu lebih berhak untuk mendapat lebih daripada ayah. Sebab apa? Sebab pengorbanannya besar. Mengandungkan, melahirkan, menyusukan, itu jasa-jasa yang tak mungkin ataupun sangat sukar untuk dibalas, bahkan tak mampu dilakukan oleh seorang ayah. Tu. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Yang terakhir di halaman 442. Jika seorang saudara akan memberikan suatu pemberian atau hibah kepada saudaranya yang lain, maka disunahkan baginya untuk memberinya dengan ukuran yang sama. Kalaulah tadi ayah bagi pada anak-anak, yang kedua anak-anak bagi pada ayah dan ibu, yang ketiga bagi sama-sama adik-beradik, juga disebutkan diberikan dalam ukuran yang sama, supaya tidak timbul rasa hasad, dengki dan sebagainya dari kalangan keluarga. Kita lihat bagaimana Islam menjaga hubungan kekeluargaan sampai sedetail ini. Kalau ikut sukati lah, kalau bahasa kita, sukati lah saya bagi siapa lebih. Ini bukannya faraid nak kena bagi ikut kira-kira dia. Kalau kira kita sukati lah saya nak bagi banyak mana. Tapi betapa Islam nak jaga, jangan ada, hatta dengan mak ayah pun kena sama. Kalau mak ayah, bahasanya tak adalah nak berdengki pula dengan suami isteri kalau anaknya bagi pemberian. Tapi tak, Islam jaga sampai sedemikian keadaannya. Jadi itu beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh ibu ayah dalam mereka mencorakkan anak-anak mereka agar menjadi bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi nanti dalam pertemuan akan datang dalam tajuk yang selanjutnya, InsyaAllah. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Dalam adab selanjutnya kita masuk dalam bab tentang bagaimana ibu ayah boleh nak tunaikan hak kepada seorang anak. InsyaAllah dah pun kita belajar sama-sama, jadi panduan kita bersama. Dan insyaAllah minggu depan macam Ustaz sebut, tajuk yang lain akan kita bicarakan. Islam gariskan begitu detail dalam kehidupan kita bagi kita nak beradab. Minggu depan tentang adab ketika kita bahagia. Kalau gembira pun ada adab, kalau marah pun ada adabnya. InsyaAllah kita nak sambung minggu hadapan. Jadi anda teruskan setia bersama kami. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah semoga sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kebaikan, diberikan kesihatan Ustaz, insyaAllah. Amin. Jumpa lagi Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda teruskan setia bersama kami, pastikan IKIM inspirasi Inforia Islami. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami.